Hanya saya nak menyentuh satu dua perkara saja. Pertama sekali, ya, lawan kepada Datuk Lagi kita ialah Nur Izzah. Yang kita tahu, saya pun dah tahu, tuan-tuan pun tahu. Dan kalau tuan-tuan tengok, mesin trailing tengok selama 5 tahun, betul-betul 5 tahun ni. Kalau nak dikatakan kata air tangan Nur Izzah di kawasan ini, saya tak tahu apa jawapan itu, saudara. Apa tinggalan dia, apa yang dia buat, apa yang nampak, apa yang boleh dipegang, apa yang boleh disentuh, apa yang boleh diingat, apa boleh yang dimimpi, apa boleh yang diigau. Kalau jawapannya satu pun tak ada, maknanya kita kena tolak habis-habisan dia dalam hidup. Saya nak ulang, kalau misalnya tuan-tuan tak nampak, yang dipegang pun tak ada, yang ditengok pun tak ada, yang dijilat pun tak ada, yang nak dikenal pun tak ada, tolaklah apa? Tolak dia. Saya pula kalau nak menolak dia, pasal saya tak duduk kampung Kerinci ni. Saya kalau nak menolak dia, ada 2-3 perkara besar saya nak tolak dia. Kalau kita ingat dalam 5-6 bulan yang lalu, Nur Izzah yang tidak punya grounding, tidak punya asas agama yang kuat, bukan belajar agama, dia belajar di Universiti TLB, tetapi sudah mengeluarkan satu fatwa. Dan sebagian daripada mufti menyebutkan fatwa yang dikeluarkan itu hukumnya syirik. Apa dia kata? Bila dia mengulas, dia minta mengulas dalam satu majlis forum dengan gereja-gereja, orang-orang gereja, orang Kristian, mengulas ayat la ikrah fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama. Ayat itu tuan-tuan pada tahu, saya pun dah tahu, tuan-tuan pun dah tahu, saya nak ulang sikit dia. Ayat itu adalah khusus untuk orang yang bukan Islam, boleh tukar agama, boleh pilih mana-mana agama yang mereka suka. Kristian nak jadi Hindu boleh, Hindu nak jadi Kristian boleh, Kristian nak jadi Buddha boleh, Buddha nak jadi Kristian boleh. Tapi bagi Datuk Ibrahim, dia tak boleh buat. Pasal apa dia tak boleh buat? Dia mengucap kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Provision itu yang ada dalam Al-Quran itu tidak boleh sama sekali diperluaskan mengikuti orang Islam. Orang Islam tak boleh tukar agama. Kalau orang Islam tukar agama, namanya murtad. Apa hukum murtad? Pun. Betul deh. Yang jelas murtad hukumnya bunuh. Sebab itu tentu ada dosa yang paling besar antaranya ialah murtad, syirik murtad. Dan sebab itu si Nur Izzah pula, saya nak menyebutkan, dia membuat itu tuan-tuan, membuat fatwa yang macam itu, pendapat yang macam itu, memesongkan apa sebenarnya pendapat yang lazim digunakan oleh para fuqaha, para mufassirin, para muhaddithin ahli hadis, mufassirin ahli tafsir. Menyalahi, segala-galanya menyalahi. Dan dia dah sebut, dia cuba pertahankan. Dia cuba pertahankan apa yang disebutkan itu, pertahankan betul atau tidak. Saya rasa buat kampung Kerinci ni, tuan-tuan, kalau perlu diburu dia. Sebab apa yang dia fatwakan itu bukan benda kecil. Kalau difatwakan misalnya makan pulut dengan makan nasi goreng, makan pulut nanti banyak kentut, bisa makan nasi goreng nanti ngantuk, pilihlah antara pulut dengan nasi goreng, itu mudah, itu tak ada masalah langsung bagi saya. Atau tuan-tuan, insya-Allah tuan-tuan datang dekat sini nak cerita benda-benda, maka satu fatwa, satu pendapat diberikan. Boleh tak saya duduk, katakan, boleh tak saya duduk berselang-seli antara laki-laki dengan perempuan? Itu ialah ada hukumnya, tetapi tidak sebesar hukum mengenai murtad. Dan Nur Izzah sebagai orang muda, umur 30-an, awal 30-an, macam mana dia boleh buat
kesimpulan begitu, dan kesimpulan dia oleh kerana dia mewakili golongan muda, takut budak universiti pun ikut cara dia, takut orang muda pun ikut cara dia, takut orang tua pun tapi jiwa muda macam orang ni pun ikut cara dia. Itu yang kita nak. Berapa ramai budak universiti yang duduk di kawasan kita ni, dan setengah daripada mereka atas apa sebab kerana kita tidak menerangkan kepada mereka Nurul Izzah itu seolah-olah macam idol, idola. Masalahnya anak-anak kita, idea kita kata boleh. Dan kalau sesudah lihat pandangan dan pendapat yang dikeluarkan Nurul Izzah ini sama dengan pandangan dan pendapat ayahnya Anwar Ibrahim. Bapa boleh, anak boleh. Sama. Bila Anwar Ibrahim tuan dalam kes, dalam kes orang Melayu, orang Islam nak memeluk agama Kristian, nak tukarkan agama, tepikan Islam, nak pergikan kepada agama Kristian. Ditanyakan kepada Anwar Ibrahim, boleh tak orang Islam nak tukar agama masuk Kristian? Apa jawab Anwar Ibrahim? Itu pilihan masing-masing. Sama tak dengan Nurul Izzah? Sama. Bayang, kalau Anwar Ibrahim Perdana Menteri, macam itu pendapat dia, Nurul Izzah juga menteri. Alah, habis lah kita. Habis anak kita ni, habis anak kita ni. Kalau misalnya anak kita ni habis, hanya habis dari segi katakanlah kerjanya tak berapa bagus, tak apa lagi, pendapatan bulanan tak berapa bagus, tak apa lagi, tapi akidahnya kalut macam itu. Anak kita, anak saya, sembahyangnya tak diterima oleh Allah, kebaikannya tak diterima oleh Allah, kebajikannya tak diterima oleh Allah, pasal dia syirik. Ini besar ni tuan-tuan. Saya tuan-tuan puan, kalau tak ada pembangunan dekat sini, Nurul Izzah tak buat macam saudara kata tadi, tak ada apa benda yang dia buat. Saya boleh maaf lagi yang itu. Saya pun ahli parlimen dulu. Saya adun Dewan Undangan Negeri Sungai Buloh. Baru lepas ni, dalam 2 minggu yang lepas, saya adun Ombak Setia. Lama juga saya dalam politik ni. Saya boleh maafkan lagi kalau dia kata, aku tak ada masalah, besarlah lembah pantai, besar, ramailah penduduk lembah pantai ni, banyaklah kampung, banyaklah flat, manalah ternaik di aku. Flat 17 tingkat, nak jaga terhadap flat tu aku tak mampulah nak buat. Aku pun seorang wanita, saya boleh terima lagi itu. Tapi menyesatkan orang dengan akidah ni, saya sama sekali tak boleh terima. Tak boleh terima langsung. Tak boleh terima langsung. Kalau Mahkamah Konstitusi ni masih boleh terima dia, undi dia atas nama akidah, tuan-tuan tutup terbalik sama. Orang putih kata something somewhere must have gone wrong. Tuan-tuan, jangan sama sekali. Kalau dia datang ni, wajib tuan-tuan bagi tahu setiap orang, jangan pergi dengar dia, jangan pergi dengar dia, jangan pergi dengar dia. Semua penyesat kata. Halau tu saya tak berani nak kata lah. Kalau bagi tahu awal sebelum dia datang, sorry, tak ada orang nak dengar kau, saya setuju. Tapi dia dah datang pun nak menghalau, ambil segala penyapu semua nak halau dia, saya tak apa nak setuju lah puan. Jadi puan nak buat juga, terserah pada puan lah. Nombor 2, tuan-tuan dan puan, satu benda yang sekarang ni tak ada jawapan. Dari segi Pakatan Rakyat tak ada jawapan. Apa dia? Tak ada, kata orang, dia punya finality, tak ada penghujungnya. Satu persoalan yang sangat besar, sama besarnya dengan apa yang difatwakan oleh Nurul Izzah, iaitu tentang kalimah Allah. Kalimah Allah, perkataan Allah. Kalimah Allah sampai sekarang dari segi Pakatan Rakyat tak ada keputusan. DAP tak setuju kalimah Allah pada DAP boleh digunakan oleh orang Kristian dalam Bible berbahasa Melayu. Boleh, dia kata boleh. Anwar pun kata boleh. Bila Anwar kata boleh, biasanya bila Anwar kata boleh, anak Anwar pun kata boleh. Biasalah, macam tadi punya kes tadi. Dan saya nak beritahu pendukung-pendukung PAS yang ada kat sini, pendukung-pendukung PAS, PAS pun asalnya
kata boleh. Nek Aziz kata boleh, Ustaz Hadi kata boleh, dua-dua sekali. Mursyidul Am kata boleh, Presiden PAS kata boleh. Boleh menggunakan orang bukan Islam, boleh menggunakan kalimat Allah dalam hal-hal mengenai agama mereka. Bagi orang Kristian, kalau tuan-tuan buka buku Bible, buka Bible tu, perkataan God sudah tidak ada, yang ada ialah Allah. Bayang tuan-tuan, saya ada Bible tu dekat saya, sedang dipersoalkan, tapi sudah dicetak dalam Bible ada astagfirullah, ada la ilaha illallah, semua. Jadi anak kita yang tak baca Quran, yang tak kerti baca Quran, ramai anak kita di kampung Kenci, tak boleh baca Quran. Buka Quran ada Allah, buka Bible ada Allah. Mak dia pun tak pernah hajar dia, bapak pun tak ada hajar dia. Mana yang mudah dia nak pilih? Dia nak pilih Bible tu. Pilih Bible, engkau dapat makan elok. Pilih Bible, engkau dapat rumah elok. Pilih Bible, engkau tak ada mentokar, dapat mentokar. Pilih Bible, anak engkau tak ada coklat, dapat coklat. Pilih Bible, sewa rumah engkau dibayarkan. Saya tahu sangat, pasal saya ada Jati Jalur 3, iaitu organisasi yang saya presiden di Malaysia ni, Presiden Jati. Kita mempertahankan IMR, Islam, Melayu, Raja. IMR, Islam, Melayu, Raja. Saya presiden dia. Jadi kita cerita soal-soal ini, kita menangani soal-soal Kristian ni, soal-soal orang nak memesongkan akidah ni. Masya Allah, ramai, ribu-ribu orang Islam muka macam Datuk Ibrahim. Bukan ada keturunan Cina, bukan ada keturunan India, bukan ada keturunan Arab, bukan ada keturunan Inggeris. Macam saya ni Islam tapi dah masuk Kristian dengan bilangannya ribuan di Petaling Jaya, di Kelana Jaya, dan juga di Syam. Nantilah bila nanti kita bercerita untuk saya ada maklumat yang betul-betul sahih daripada mulut orang yang dah jadi Kristian, untuk orang Melayu jadi Kristian. Cuba tuan-tuan bayangkan, Kampung Kerinci ni dekat tuan-tuan. Klinik Kampung Kerinci ni berapa banyak ada gereja. Anak kita berulang-alik, sama ada ke PD, sama ada ke Kuala Lumpur, sama ada ke mana pun, mereka apa tu, terutama Jalan Gasing punya banyak gereja. Sini pun ada. Kat mana tak? Kat Telekom. Kat Telekom. Saudara, anak kita ni minta maaf, tak jaga semayang. Saya cakap minta maaf. Anak kita ni tak kerti baca Quran. Anak kita tak pernah bersungguh sejak 6 tahun yang lalu. Anak kita tak pernah pergi masjid. Anak kita tak pernah pergi surau. Saya cakap terang-terang saja, saya tahu ni. Jadi anak yang begini kalau dia dekat ke orang Kristian, apa dinding yang dia ada? Tuan-tuan tahu saya, apa dinding yang dia ada? Ada orang Kristian tuan-tuan, ibu tunggal, anak 3 orang. Saya kenal sangat, dah pergi rumah saya 3 kali dah datang rumah saya. Masuk Kristian. Tuan-tuan, di satu tempat yang paling istimewa, minta maaf, bukan macam Kampung Kerinci ni, sewaan bulanan yang disewa rumahnya RM1,600 sebulan dibayarkan oleh Kristian. Anak 3 orang, perempuan cuma anak ada 3 orang. Ibu tunggal. Bulan-bulan, bulan-bulan, tiap-tiap bulan didatangkan bahan-bahan makanan untuk bulan itu. Segala berasnya, segala kejunya, keju. Keju segala keju, segala biskut, segala coklat, segala aiskrim. Bukan aiskrim yang panjang, aiskrim Malaysia tu bukan. Walls. Apa tu? Magnum kan? Magnum tu judi. Tak kisahlah apa pun. Tuan-tuan. Aiskrim. Apa dia kata? Provision yang bulan lepas tak habis lagi, datang lagi yang baru. Yang bulan lepas habis, tak datang lagi yang baru. Anak ni 3 orang. Diorang simpan hari jadi. Sambut hari jadi, apa anak dia dapat? Komputer hadiah hari jadi. Kita, anak kita dah dekat 3 tahun minta komputer, tak dapat lagi, betul? Dia hari jadi perempuan bagi kamera Nikon
yang hebat-hebat, 1,000, 2,000 harga kamera bagi pada anak ni. Kereta dibelikan. Allah. Saya nak katakan, kalau anak kita dapat tawaran macam ni, anak perempuan kita, boyfriend dia, katakanlah orang Cina, agama Kristian. Cina ni pujuk anak kita masuk Kristian. Saya nak bagi tahu perempuan, apa yang ada pada diri dia. Dia menolak tawaran itu. Apa yang ada pada diri dia? Dia dah datang kotor dah berapa kali dah, berapa bulan, berapa kali. Mandi pun dah ya, dah tidak dah. Betul? Allah. Saya buat summer camp ni dah. Saya buat summer camp, tuan-tuan tahu kan, saya Akademi Keluarga Bakti Malaysia buat summer camp dah 39 tahun. 39 tahun. Anak-anak kita boleh katakan 70% ambil wuduk pun tak reti, termasuk anak-anak yang kata ni. Ambil wuduk pun tak reti. Baik, saya tak mau pergi pada banyak angkat situ, tapi saya nak sebut. Tuan, kalau tuan-tuan undi Nurul Izzah ni mati agama. Tuan-tuan undi Nurul Izzah nanti Perdana Menterinya bapaknya, dia pun jadi menteri, Azmin pun jadi menteri, Kalpal Singh mungkin timbalan Perdana Menteri. Tidak punya. Contohnya jadi satu mustahil. Presiden pengurusi kepada DAP takkan tak dapat jawatan yang penting. Kalau tidak dia Lim Kit Siang. Bayar Lim Kit Siang menjadi timbalan Perdana Menteri dan Menteri Dalam Negeri. Polis di bawah Lim Kit Siang. Allah. Tolonglah membantu. Boleh tak tolong? Boleh tak tolong? Pertolongannya hanya mudah saja. Tolak Pakatan Rakyat. Boleh ke tak boleh? Boleh. Allah kuatlah tuan. Saya pergi pulai bersyarah. Dia kata boleh tukang buku punya mungkin kuat berhenti pakai kipas tu. Boleh tak kita tolak Pakatan Rakyat? Boleh. Sini memang lah. Sini memang lah. Dia tahu lepas ni dia nak makan roti dengan sup. Tuan-tuan dan puan-puan mati sekalian. Sebab itu saya nampak saya belum nak cerita lagi. Belum nak cerita apa tuntutan DAP. Tuan-tuan tahu tak tuntutan DAP? 30 tuntutan DAP. Cuba tengok dalam website. Tuan-tuan, kalau apa anak-anak kita ni yang boleh pergi kepada internet, pergi TV kami ada TV, ada radio. Kami ada TV, ada radio. Sana Angkasa Sepuri, saya dekat Shah Alam sana, stesen TV saya dan radio saya. Okeylah. imrnetwork.my. imrnetwork.my. Keluar, nak tengok TV, tekan TV. Nak tengok radio, tekan radio. Radio 24 jam. Pak Ibrahim, radio 24 jam Pak Ibrahim. TV pun 24 jam Pak Ibrahim. Tapi apa yang saya nak sebut, tuan-tuan dan puan-puan dia, saya nak bagi 1-2 tuntutan DAP. Saya berbalik daripada Sabah tadi bersyarah kepada 400 orang pegawai dan kaki tangan marah seluruh Sabah, yang datang daripada Papar, yang datang daripada Sempurna, yang datang daripada Lahan Datu, yang datang daripada Tawau, semuanya berkumpul kat Kota Kinabalu mendengar ceramah saya tadi 2 jam. Apa yang saya bagi pada dia? Bila Pakatan Rakyat dengan DAP di dalamnya berkuasa dalam 12 hari lagi, apa dia nak buat? Yang pertama, saudara-saudara, dia tidak izinkan Islam itu dicambah, disubur macam kita cuba dah cambahkan Islam sekarang. Dia janji dah. Sebab itu kan pasti kata tentang Islam, nak memajukan Islam, nak menjadikan Islam ini sebagai agama, nak menjadikan Islam ini seluruh Malaysia, Islam ini supreme, payung kepada negara. Dia tolak mentah-mentah. Langkah mayat aku dulu, langkah mayat aku. Saya tak teringat langsung nak melangkah mayat ke kapal sini. Kacau dia. Dia bicara tu macam kejepun-jepunan. Okey. Saudara yang saya mati sekalian ni, saya nak sebut tuntutan DAP yang pertama tadi tentang agama Islam. Dia tak bagi pelajaran agama Islam diajar di sekolah-sekolah. Kita boleh fikir. Tuan boleh buka internet.
Tuan berdekat 30 tuntutan DAP dalam internet, satu persatu. Apalagi yang dia nak masukkan, tadi saya sebut dengan marah, itu sebab saya pergi ke marah. Apa dia nak? Dia nak masukkan marah. Allah. Nak masukkan marah. Apalagi dia nak masukkan, dikatakan tuan, dikatakan. Saya dah baca banyak kali, dah diberitahu kepada saya, dah pernah dibincangkan bersama saya. Apalagi memasukkan regimen Askar Melayu Diraja. Askar Melayu Diraja dimasuk. Tuan, ini bertulis. Bukan kapal sih cakap-cakap itu aja, bukan lagi saya cakap-cakap itu. All in written form, bertulis. Kita cuba bayangkan apa yang dia nak. Bayangkan apa yang dia nak buat. Tetapi sekarang ni tugas kita orang-orang di Kampung Kerinci ni, apa tugasnya? Tugas tak susah sangat tuan-tuan. Tuan-tuan ni semua sudah penyokong UMNO, dah menghuni UMNO ni. Tapi besok pagi-pagi bangun, pagi-pagi tidur awal malam ni, pagi-pagi tengok saya besok dalam MHI TV3. Dalam 40 minit besok saya. Tak ada commercial break. Saya nak cerita besok tentang kecelaruan DAP, PAS dan PKR. Besok. Tengok. Pak Ibrahim, tengok Pak Ibrahim besok. Ya. MHI, TV3 MHI. Dalam sekitar pukul 8 lah. 8 dia sampai 8.40, 8.40. Bukan sekarang, ni dah 3 hari dah. TV3 dalam MHI itu ada ruang politik, cerita politik, cerita pilihan raya. Jadi saya ambil slot itu lah. Saya seorang je. Dengan Eli besok kan, yang itu Eli. Besok. Jangan lupa besok. Kalau saya tertidur kan, kejutkan saya besok. Okay, saya nak sebut. Apalagi DAP tuntut tuan. DAP tuntut untuk pengetahuan tuan-tuan, nak hapuskan mahkamah syariah. Allah. Nak hapus mahkamah syariah. Hal-hal terpusaka dah tak perlu lagi mahkamah syariah. Hal perkahwinan tak perlu lagi mahkamah syariah. Hal mati hidup tak perlu lagi mahkamah syariah. Allah tuan-tuan, macam mana cerita ni? Tuan-tuan kalau undi juga Pakatan Rakyat ni, minta maaf saya gunakan perkataan ni. Bacul lah, bacul. Ba alif bacul macam mana cul? Cawalam cul. Bacul. Betul. Perempuan bukan tak tahu ni. Tapi saya nak sebut, ini semua pundi-pundi saya tahu. Tuan-tuan tak beralih punya. Tapi tentu kan tuan, jajak semua dunia-dunia dekat sini. Pergi rumah-rumah flat-flat ni. Makin orang PAS, makin kita pergi. Makin orang PKR, makin kita pergi. Kena marah pun kita pergi. Masukkan risalah-risalah. Ahmad Maslan, Ketua Perangan UMNO, dah buat risalah ni. Ribu-ribu risalah. Kebanyakan risalah ni tersepuk dekat cawangan-cawangan kita. Tak maaf saya sebut. Saya tahu. Bila lagi? Perempuan ni bila lagi? Bila lagi? Besok selepas tengok MHI, start motosikal, jalan kaki, bawa basikal, cari kawan-kawan tuan-tuan, minta dekat kita punya PDM, risalah-risalah, pergi masyarakat Cina, pergi masyarakat India. Betul. Baru boleh menang. Saya dulu tadi parlimen, saya menang parlimen. Saya nak bagi tahu betul kan? Saya bertanding sebagai pemakam. Saya tak ada TV3, saya tidak ada TV1, saya tidak ada video TV2, saya tak ada Astro, saya tidak ada Mingguan Malaysia, saya tak ada Utusan Malaysia, tak ada Berita Harian, tak ada Berita Minggu, tak ada News Time, tak ada The Star, tak ada saya. Dan saya tak ada duit bertanding. Tapi kenapa saya menang? Tuan ada semua. Cuba tuan logikkan cakap saya. Tuan-tuan ada semua. Kemas tuan-tuan ada, saya tak ada kemas. Jasa tuan-tuan ada, saya tak ada jasa. BTN tuan-tuan ada, saya tak ada BTN. Lembaga Kebutuhan Peladang tuan-tuan ada, saya tak ada lembaga kebutuhan peladang. PIBG tuan-tuan ada, saya tak ada PIBG. Masa saya jadi pemakam dulu, nak cerita sikit lah. Nak guna sekolah tak boleh, nak guna padang tak boleh, nak guna tempat pasar malam tak boleh. Tak boleh, pasal saya pemakam. Tapi saya boleh menang. Macam mana tuan-tuan? Tuan-tuan ada semua?
Masa menggolek lebih dia kalah tu. Golek. Isteri golek ke kiri, kita golek ke kiri. Isteri golek ke kanan, kita golek ke kanan. Amboi kabut. Bukan golek. Saya ni kalau nak ikut-ikut punya letih, bayar apa tak? Daripada Kota Kinabalu, pergi 2 jam setengah, balik 2 jam setengah. Naik kapal terbang ni letih. Tapi saya ada kat sini. Saya tengok tuan-tuan lebih mengantuk daripada saya. Macam mana? Kalau vitamin, kurang vitamin. Ini saya rasa lebih makan klinik lah ni. Jadi tuan-tuan membuat insyaAllah 3 kali. 1, tolak pada taraf. Saya mengetuk Jati. Tuan, saya dapat press conference minggu lepas. Jati yang dipimpin oleh ahli-ahli akademik, ahli-ahli agamawan, ahli-ahli ilmuwan, namanya Profesor Datuk Dr. Siddiq Baber, rakan Anwar Ibrahim yang dah tinggalkan Anwar Ibrahim, Datuk Aidil Ghazali, itu semua dalam Jati. Kita dapat keputusan. Apa keputusannya? Untuk PRU ke-13 ini Jati minta rakyat mewajibkan diri mereka mengundi Barisan Nasional dalam PRU ke-13 ini. Itu yang pertama. Yang kedua, kena kerja kuat. Kerja kuat. Betul-betul saja-saja kita minum-minum balik. Kita duduk kat PDM, duduk kat pondok panas kita. Makan biskut Mary, 1 malam saja 4 tim makan. Tak menang lah, tak menang. Main carom, saya tengok papan carom sampai 3-4 biji kat papan carom. Tak menang. Betul saya kata. Tak menang. Diorang ni kuat. Saya tahu. Saya dengan diorang dulu. Saya ketua dalam diorang dulu. Saya naik Presiden PAS. Saya bukan ketua cawangan PAS Kampung Kerinci, bukan. Naib Presiden PAS tu, peringkat nasional. Saya ketua PAS Selangor. Macam UMNO ni, pengurusi perhubungan PAS negeri 8 tahun di Selangor ni. Saya rancang seluruhnya. Jadi saya tahu apa mereka buat. Sebab itu, mulai besok tuan-tuan, kurangkan basuh kain, kurangkan masak, lebih kurang aja masak. Tuan-tuan hanya masak nasi, betul. Jangan dia pekerja parti ni, kalau ada 300-400 orang pekerja parti ni, 1000 orang pekerja parti ni, t-shirt dah bagi dah. Ini dah bagi dah, vest dah bagi dah. Pakai je. Ini pun dah bagi dah. Pakai je tapi tak bergerak, tak bergerak. Tak guna. Kesian Datuk tu. Saya kenal Datuk Kadir ni dah lama, sejak saya muda-muda lagi tuan-tuan. Kami duduk di Taman Tun. Sama-sama duduk di Taman Tun. Saya duduk Taman Tun dah 20 tahun. Kenal dia lebih awal daripada itu. Kenal isteri dia lebih awal daripada itu. Sebelum tuan-tuan kenal dia. Orang bagus. Orang straightforward. Qualified. Apa lagi kita nak? Sebab itu, besok jangan masak kuah. Kalau masak kuah, tuan-tuan ke rumah masak nasi. Betul, masak nasi je. Beli kalau rumah ada 3 orang dengan suami, beli 3 ekor ikan kebo yang putih, yang nipis. Bagi 2 dengan suami. Suami ambil ekor, tuan-tuan ambil kepala. Betul. Lepas tu ambil sayur, lepas tu ambil timun, beli sambal belacan. Cukup dah. Dalam masa 13 hari ni tu makan. Jangan lebih daripada itu. Jangan buat masa. Satu isteri kita, isteri saya, jangan masak-masak dah. Tumpu ni. Jumpa sahabat, jumpa kawan, telefon sahabat, telefon kawan, SMS sahabat, SMS kawan. Ni kena buat. Tahu ya, bila air pun tak perlu pergi lama-lama bila air tu orang buat. Kalau mandi setengah aja mandi. Kecuali lah Datuk Gaib. Tak payah kita nak buang-buang masa. Lagi satu yang ketiga yang saya tengok, kebanyakannya pekerja-pekerja parti, minta maaf saya nak sebut ni, banyak borak sangat. Banyak borak. Popek. Kalau ada orang kahwin minggu lepas, kau pergi tak Tina? Aku pergi, tapi aku balik cepat. Pasal apa? Dapat telur kecil. Ada ke? Tengok. Datuk
Ibrahim masih sebut IMR Network bermain. Terus pergi dulu. Sekarang dah ada Datuk 105,000. Kita baru dalam 3 bulan setengah tu 105,000. Kita punya YouTube tu 250,000 orang. Semuanya dalam YouTube. 250,000 orang. 10 juta tengok. Jadi balik tadi, kena kerja kuat. Kesianlah Datuk Raja, kesianlah. Kalau kita hanya duduk kat sini, dia datang, kita ramai kat sini, dia tak datang, tempat ni tak ada orang. Dia datang kerana meraihkan dia datang, kita jeritkan dia, nak sokong dia. Dia tak ada, kita tak ada dah. Suara pun dah tak ada, tak teringat dah. Saya ni tuan-tuan ni lah. Saya datang kat sini semata-mata saya nak tengok Islam bangsa saya, bangsa Melayu terus hidup setelah 12 hari daripada sekarang. Kalau tidak dalam masa 12 hari ni tuan-tuan akan tengok yang mula-mula mati ialah Islam, nombor 2 mati ialah bangsa Melayu, nombor 3 mati ialah raja-raja. Betul, serius. Tuan-tuan percayalah saya cakap. Saya ahli parlimen bercakap. Saya exco kerajaan negeri Selangor ni 4 tahun. Saya bercakap. Saya pegawai kerajaan dulu, pegawai PTD dalam pegawai takbir dan diplomatik 20 tahun. Saya bercakap. Jadi sebab itu saya harap insyaAllah cukuplah segi game ya. Kita sikit-sikit. Dia ni tak boleh panjang-panjang sangat tempat. Sikit-sikit dia sikit-sikit tapi terus. Sikit-sikit terus masuk. Sikit-sikit terus masuk. Itu. Dia berdebit ni terus bagi dia punya point pegang. Balik cerita kat suami kita pun kat mana, saya pun tak tahu suami kat sini satu orang laki-laki kahwin 4 perempuan dia kat sini. Perempuan laki-laki punya baik tu kita kena apa lagi kita kena. Saya haraplah insyaAllah, saya yakin, saya harap yalah, saya masa dalam PAS pun saya banyak pergi surau-surau kat sini. Masa dalam PAS, surau-surau tu saya pergi. Orang PAS mana lagi tempatnya, tak surau masjid, tak masjid surau. Masjid Ar-Rahman ni saya bagi khutbah kat situ sampai kuliah kan. Kuliah maghrib saya bagi, kuliah subuh pun saya bagi masa dalam PAS. Jadi insyaAllah mudah-mudahan saya harap mudah-mudahan ya, sama-sama lah kita beri kekuatan insyaAllah. Apapun sampailah masanya 12 hari lagi kita, keluarga kita, sahabat-sahabat kita, seluruh penduduk kampung Kerinci ini akan menolak Pakatan Rakyat. Boleh ke tak boleh? Boleh! Boleh ke tak boleh? Boleh! Cukup sekarang itu. Aku boleh hadza wa astaghfirullahaladzim.